Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni kita bertemu lagi untuk sesi sembang santai Total Lockdown untuk siri yang ke-7 kan, untuk hari Total Lockdown yang ke-8. Dan kenapa ke-7? Tapi Total Lockdown ke-8 ada satu hari tu saya tak sempat untuk buat sesi live sebab ada kelas malam tu yang dijangka mula-mula habis. Selalunya kelas 6 sampai 9 ataupun sampai 10. Tapi di luar jangkaan malah kelas pada malam tu habis lewat sikit, jadi saya tangguhkan pada esoknya lah. Okey, baik. Jadi pada malam ni insya-Allah seperti yang ditulis dalam tajuk fasa-fasa dalam kehidupan. Itu tajuk kita untuk sembang santai malam ni. Jadi insya-Allah apa yang saya dapat kongsikan pada malam ini tentang fasa-fasa kehidupan ni, saya rasa ramai yang tahu ataupun ramai yang boleh agak apa yang sebenarnya disampaikan. Tapi apa yang saya boleh bagikan bila saya cuba rangka balik dari sudut isi apa yang nak disampaikan, rupanya fasa-fasa dalam kehidupan ni kalau kita tengok dari sudut-sudut yang berbeza, dia banyak sebenarnya. Sebagai contoh saya ambil kalau dari sudut kalam ulama, dia ada menyebutkan fasa kehidupan ini dia ada beberapa, ada yang 5, ada yang 7. Kan? Kemudian dari sudut orang lain dia akan menentukan dari sudut masa, dari sudut begini. Kemudian ada orang lain pula dia akan menceritakan atau menyusun fasa-fasa kehidupan ni mengikut alam, dari sudut alam rahim, alam dunia, alam barzah dan sebagainya. Tapi apa yang malam ni yang saya nak share pada anda semua adalah tentang fasa kehidupan ini. Kita pergi dulu pada yang pertama. Jadi pada yang pertama ini, fasa kehidupan yang pertama yang saya kira kalau boleh ataupun mungkin sebilangan orang yang dia pernah ada cita-cita ataupun impian, kalau dia diberi satu orang kata flashback ataupun diberi satu kelebihan untuk dia kembali ke satu zaman mana yang dia nak pergi. Maka poin saya nombor 1 pada malam ini adalah fasa pertama dalam kehidupan yang kita boleh sebutkan pada malam ini adalah fasa kanak-kanak. Start daripada lahir sampai fasa kanak-kanak. Kanak-kanak ni selalunya umur berapa? Kita akan sebut. Kanak-kanak ni mungkin sampai 12 tahun lah kan. Kita ambil 12 tahun sebab kadang mungkin bila dia masuk tingkatan 1 kita akan sebut dia remaja. Jadi fasa kanak-kanak ni merupakan satu fasa yang penting bagi saya, yang mana benda ini dia akan memberikan satu perasaan, satu tamparan yang hebat bagaimana corak kehidupan dia pada masa akan datang, ditentukan antara faktornya bagaimana fasa utama ni, fasa kanak-kanak ini dia dibentuk. Kan, sebab kalau kita tengok hadis Nabi pun, Nabi menyebut fasa waktu anak ni kecil, fasa itu adalah fasa pembentukan, bagaimana mak ayah itu dia mencorakkan anak tersebut kan. Contohlah kalau kita tanya diri kita sendiri, kalau waktu kita jadi kanak-kanak kan, daripada 12 tahun ke bawah lah, apa yang kita akan ingat kan? Banyak sangat yang kita akan ingat, betul kan? Terutama benda-benda yang seronok lah. Kalau kita kat sekolah dulu kan, 12 tahun ke bawah, kita akan ingat kita wakil sekolah, kita akan ingat kita dapat result yang bagus dalam pelajaran kan. Waktu tu mana ada awet-awet, betul tak kan? Kita akan ingat apa lagi? Belajar dengan cikgu ni best. Kita akan ingat kita ada buat program best, main bola dekat padang best. Semua benda yang indah-indah sahaja yang kita akan ingat. Itu fasa awal kanak-kanak kan. Dan juga kalau perasan lagi pula kalau kita ambil skop yang lebih kecil, pada fasa awal kanak-kanak ni ialah 7 tahun ke bawah. Kita ambil sebagai contoh. Fasa 7 tahun ke bawah ni apa yang diorang fikir kan? Dalam otak dia tak lain tak bukan melainkan main. Perkataan MAIN ini sangat-sangat melekat, sangat kuat terlekat dalam otak kanak-kanak ni. Jadi kanak-kanak ini merupakan satu zaman yang saya kira kalau disebut sebagai ibu bapa, zaman ini memang sangat penting untuk kita bentuk diorang kan. Bagi kita yang bukan kanak-kanak sekalipun, janganlah kita mungkin
Mungkin ada antara kita yang dia ni mungkin zaman kanak-kanak dia ni orang kata tidak indah seperti yang dikatakan. Maka janganlah kita ni pula menjadikan orang lain itu orang kata sama seperti zaman kita. Kan? Ada orang kata, aku dulu bukan best pun waktu aku kanak-kanak. So kenapa aku nak bagi anak aku best-best? Macam tu, nampak? Ada orang berpandangan macam tu. Tapi saya tak nak sentuh bab tu. Saya nak ceritanya itulah fasa kehidupan. Fasa kanak-kanak daripada start lahir, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun dia dah start sekolah ke 5 tahun, naik 7 tahun, kemudian dah start beli baju baru sekolah, masuk 7 tahun, 8 tahun sehingga 12 tahun. Sekarang UPSR dah tak ada, betul. Tapi UPKK masih ada. Kan? Jadi kalau kita lihat di situ, itu antara fasa yang memang menggembirakan, fasa yang seronok. Okey, clear untuk fasa pertama. Kita pergi kepada fasa kedua, 13 tahun dan seterusnya. 13 tahun itu adalah fasa, saya gelarkan fasa muda ataupun fasa remaja. Okey, dalam fasa ni apa yang selalu difikirkan? Dia akan fikir untuk semangat. Fasa-fasa ni kita boleh ambil lah kalau saya boleh katakan dari umur 13 tahun sampai 17 tahun, daripada tingkatan 1 sampai form 5, ataupun sampai U lah, sampai U 23. Kan, tempoh belajar daripada sekolah menengah sampai U ataupun yang diploma dan sebagainya lah. Tapi tempoh sehingga 23 tahun ataupun 25 tahun. Ini kita panggil fasa muda ataupun fasa remaja. Dan di fasa ini apa yang kalau kita dapat perhatikan, kalau kita dapat lihat, waktu fasa ni adalah fasa orang tengah semangat. Anak muda selalu kadang yang mana masuk nasyid, dia kalau boleh nak buat yang terbaik dalam nasyid. Kalau mana yang wakil sekolah dalam wakil sekolah dalam apa-apa jua acara, dia akan buat yang terbaik. Kan? Jadi fasa ini memang satu juga fasa yang sangat penting dalam mana fasa pembentukan. Bagaimana fasa ni juga seperti yang diterangkan, fasa ini kalau sebagai mak ayah ni, dia kena jadikan anak-anak dia tu sebagai kawan. Sebagai dia ni sebagai rujukan pada anak-anak. Barulah anak itu akan menjadikan dia sebagai idola seperti yang saya pernah sebut sebelum ni. Jadi fasa waktu remaja ini, waktu muda ini memang sangat penting. Ya, sebab kita boleh kata waktu fasa ni kebanyakan anak muda sekarang dia tiada hala tuju. Dia tak tahu apa dia nak jadi. Kadang-kadang dia terbawa-bawa, okey nak jadi apa? Waktu sekolah rendah kan, bila kita tanya nak jadi apa? Saya nak jadi doktor, saya nak jadi engineer, nak jadi pilot dan sebagainya. Akan tetapi yang menentukan bagaimana dia zaman seterusnya tu adalah fasa yang kedua ni. Waktu dia sekolah menengah dan waktu dia masuk U ataupun dia ke peringkat seterusnya ini, itulah yang akan menentukan cita-cita dia waktu kecil tu boleh capai ke tak. Akan tetapi ramai yang tidak sedar, menyebabkan dia rasa macam okey tak apalah, just go the flow. Kan, okey, itu fasa kedua. Jadi orang baru nak naik, orang baru kenal dunia, orang baru, istilahnya kita boleh kata baru balik. Kan, bagi lelaki dengan perempuan dia baru balik, baru orang kata bertanggungjawab dan sebagainya. Okey, selesai fasa kedua. Fasa ketiga apa? Fasa dewasa. Dewasa ni macam mana? Saya boleh ambil dari tempoh umur 25 sehingga ke 45 ataupun 50 lah. Ini fasa ketiga, iaitu fasa dewasa. Dalam fasa dewasa ni, apa yang selalunya ada ataupun apa selalunya yang berlaku adalah apa dia? Cuba teka. Fasa kerjaya dan juga fasa rumah tangga. Dua benda ni berlaku, betul tak? Kan, jadi waktu baru yang, tapi tak mustahil ada yang kahwin 23, 24. Tapi saya ambil umum lah, secara umum 25 tahun dia dah kahwin. Kadang-kadang mungkin ada yang tak kahwin, dia tak masuklah fasa tu, tapi dia masuk fasa kerjaya. Betul tak saya sebut? Okey, jadi dalam fasa ni apa yang kita boleh perhatikan adalah manusia ni dia akan tuju kepada ataupun akan fokus kepada apa yang dia ada sekarang. Sebagai contoh,
bagi orang yang ada kerjaya, kan? Kalau contoh dia ni kerja di bank, jadi waktu fasa ni dia akan fokus pada kerjaya dia, kan? Aku tak tahu nak buat apa. Kau sekarang buat apa ni? Aku kerja bank dah. Lama dah kerja bank, dari dulu pun internship kat bank, kan. Dah 3 tahun kerja bank, kan? Sebab apa? Memang itu fasa dia, kan? Macam ada kawan saya pun daripada intern kat satu tempat, dan kemudian dia kerja di situ sampai sekarang kerja kat situ. Ada 5-6 orang. Saya tanya kawan saya, macam tu lah dia punya pattern dia. Tapi tak lari juga. Dalam fasa ni adalah fasa perubahan kerjaya. Ada orang kerja ni sekejap berhenti, kerja ni sekejap berhenti, kerja ni sekejap berhenti. Ada, kan? Jadi memang kerjaya ini orang kata satu perkara yang sukar kalau kita nak bicarakan tentang kerjaya lah. Banyak sangat faktor, banyak sangat challenges, kan? Cabaran, sebab dan sebagainya, kan? Begitu juga dalam alam rumah tangga. Dalam fasa 25 sampai 45 ni sangatlah banyak, kan? Sebagai contoh, saya ada baca satu statistik. Dia sebut apa? Di satu mahkamah syariah ni, kan, kes penceraian, orang yang datang berkahwin di tempat tersebut, dalam 100 orang yang datang, lebih kurang 90 orang bercerai. Dan kebanyakannya adalah daripada golongan muda. Kita kata 90% lah kat situ, kan? Ini saya dengar waktu saya pergi kursus kahwin dulu. Kan, apa nama antara asatizah yang sebut tu. Jadi nak cerita ni di sini, fasa ni adalah fasa yang volatile, fasa yang kita kata rapuh kalau kita tak ada stand yang kukuh. Kita tak ada pegangan yang kuat, maka fasa ni adalah fasa yang sangat goyah. Macam tu juga kalau kita nak lihat, waktu kita awal kahwin, kalaulah kita kahwin itu tanpa didasari dengan ilmu agama yang baik, ilmu rumah tangga yang cantik dan sebagainya, maka rumah tangga kita akan ada sedikit goyah, banyak sangat cabaran. Dan kadang-kala bila saya tanya balik asatizah tu, kenapa 90% ramainya orang muda, dia kata sebab persiapan dan kesediaan dia tidak ada dalam menempuhi alam rumah tangga. Nampak? Jadi benda ni akan berlarutan, ada anak dan sebagainya, sehingga umur dalam 45-50 gitu. Jadi ini juga adalah fasa yang sangat crucial, fasa yang sangat penting untuk kita ambil perhatian. Sebab apa? Untuk menempuh ke fasa ini, untuk kita nak stabilkan fasa ini, kita kena ada cari ilmu daripada fasa kedua tadi. Kan? Yang mana fasa kedua tadi pun sangat penting. Kalau kita lihat daripada fasa kedua, kita beralih kepada fasa 3. Kan? Jadi macam saya sekarang, saya fasa ketiga lah. Gitu. Okey. Dan akhir sekali yang saya nak share, fasa-fasa dalam kehidupan, fasa yang keempat. Apa dia? Fasa dewasa. Fasa dewasa saya boleh sebutkan di sini adalah fasa orang yang dah ada cucu, ataupun dia dah maksudnya dia dah 50 ke atas. Ataupun kita boleh kata sebut kategori bukan muda lagi lah. Kan, sebut tua kan marah. Tapi kita kata bukan muda. Jadi fasa ni juga kebanyakan orang adalah fasa yang sustain, dia yang dah stabil. Itu fasa dia. Namun tak semua orang kata sama je dia punya kehidupan dia. Ada kalanya dalam dia dah masuk ke fasa itu juga, tapi dia masih lagi struggle. Dia masih lagi cari duit untuk anak dia, masih cari lagi duit untuk anak cucu dia. Kan, ada orang yang diuji begini. Namun saya nak sebut, apa pun yang berlaku dalam dunia ini, begitulah lebih kurang fasanya. Fasa kanak-kanak, kemudian kita naik kepada fasa muda ataupun fasa remaja, dan kemudian kita pergi ke fasa dewasa, dan akhir sekali kita akan pergi ke fasa bukan muda ataupun tua. Dan kebanyakan kalau kita lihat, kematian itu dia tidak kira fasa. Kematian itu dia tidak kira fasa, dia tidak kira umur. Jadi apa yang boleh saya sampaikan di sini, kalau kita lihat, kalau kita tahu fasa-fasa kehidupan ni, kita boleh rancang baik-baik. Kalau contoh sekarang kita dalam fasa 3, sebelum kita sampai ke fasa 4 nanti, apa yang kita nak jadi. Aku nanti kalau boleh fasa 5 aku nak relax je lah. Fasa 5 dah tak ada kat dunia. Fasa 4. Jadi bila kita ke fasa 4 ini, bila kita dewasa nanti ataupun kita dah tua, apa yang kita nak? Kita mesti nak relax, duduk rumah aja, betul tak?
Kan, bagi orang yang minat pada ilmu, kalau boleh dia nak ngaji je, dia nak buat yang benda yang tenang, benda yang seronok. Jadi dia malas dah nak cari duit dan sebagainya. Fasa nak cari duit ni bila? Waktu fasa ketiga, kerjaya dan sebagainya. Okey, jadi saya harap sedikit sebanyak perkongsian saya pada malam ini dapat memberi input ataupun membuka minda kan sahabat-sahabat yang mendengar, yang melihat sesi live saya. Jadi itulah yang sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Kan, kalau kata benda ni rasanya bermanfaat, boleh share kan. Boleh share kan pada sahabat-sahabat lain. Kan, bukan apa, kadang-kadang kita ingat okey, alah benda kecil pun, klise je ni, semua orang dah tahu. Saya pernah berfikiran begini, tapi akhirnya saya give up. Saya rasa tak semua orang dia sama tahap pemikiran dia. Jadi boleh jadi mungkin di peringkat kita rasa simple, benda ni klise, benda yang senang. Tapi di peringkat orang lain, dia merasakan benda ni benda baru lah, tak pernah pula aku fikir macam tu. Jadi baru dia terfikir, okey, lepas ni aku nak buat gini. Nampak? Okey. Jadi itu sajalah yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Moga-moga apa yang disampaikan bermanfaat buat semua, insya-Allah. Jadi yang baik itu datang pada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jumpa esok. Okey.